semua, video kali ini akan menerangkan topik 4.1.3 lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D. Sebelum ini, kita telah mempelajari pelbagai teknik menghasilkan lakaran pictorial. Untuk kali ini, kita akan menghasilkan lakaran dalam bentuk 3D berdasarkan lakaran 2D. Apa kata kita mulakan dulu dengan apakah itu lakaran 2D? Lakaran 2D terdiri daripada satu pandangan sahaja, iaitu sama ada pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sesebuah objek. Bagaimana kita hendak mengetahui sama ada lakaran itu adalah lakaran 2D? Lakaran 2D kita dapat lihat melalui satu arah sahaja dan lakarannya tidak berstruktur. Manakala ukuran yang terdapat pada lakaran 2D bergantung pada sudut pandangan sama ada panjang dan lebar, panjang dan tinggi atau lebar dan tinggi. Bagaimana pula dengan lakaran 3D? Lakaran 3D pula memberikan gambaran sebenar objek yang ingin dibina. Lakaran ini mempunyai lebih daripada satu permukaan kerana menunjukkan tiga ukuran dimensi, iaitu panjang, lebar dan tinggi. Jadi, dapatkah kita membezakan antara lakaran 2D dan lakaran 3D? Apa kata kita tonton video yang disediakan ini bagaimana cara untuk menghasilkan lakaran 3D berdasarkan lakaran 2D. Jom kita mula. Kita nak lukis paper bag hari ni. Okey, antara alat yang kita perlukan adalah pensel. Cikgu pakai pensel HB dan juga pensel 2H. Okey, penting ya kena ada pensel. Kemudian kita kena pakai pensel warna. Okey, pensel warna nak mencantikkan lagi lakaran kita. Dan yang paling penting sekali mestilah ada lakaran 2D kita. Ni lakaran paper bag kita untuk hari ini. Okey, boleh pakai apa jua jenis lakaran pictorial, lakaran 3D yang pernah kita hasilkan. Okey, sama ada nak oblik ke, isometrik ke ataupun lukisan perspektif. Untuk kali ni cikgu akan gunakan lakaran isometrik. So mula-mula macam biasalah kita kena lukis dulu paksi isometrik. Okey, cikgu gunakan lukisan isometrik ya untuk lakaran kali ini. So buatlah dia punya paksi tu. Okey, seperti mana yang kita telah pelajari sebelum ini. Okey, dan tentukan tinggi dan juga lebar. Okey, untuk kita punya paper bag. Okay, kalau boleh lakaran kita tu ada ukuran lah. Untuk kali ni cikgu cuma lakar secara bebas sahaja. Okey, bentukkan dahulu kita punya bentuk bongkah beg kita tu untuk memudahkan kita melakar. Okey, sebelum ini, awak tengoklah cikgu buat ni macam mana. Okey, di sini cikgu menggunakan pensel 2H. Okey, garisan menggunakan pensel 2H ni lebih halus garisan dia dan tak terang sangat. Okey, tujuan dia ialah supaya apabila cikgu melukis ni, kalau awak tengok ya, okey, kalau ada kesilapan ke, kita boleh padam kita punya lakaran ni. Tapi untuk tunjuk cara kali ni cikgu lupa pula nak sertakan pemadam. Okey, jadi pandai-pandailah kita lukis. Okay, so hasil garisan dia tu lebih halus. So kalau macam tersilap, kita boleh padam kita punya lakaran ini. Okey, kalau awak nampak ni, cikgu tengah menghitamkan cikgu punya paper bag ni. Okey, di salah satu sudut pandangan. Okey, kalau awak tengok cikgu dah guna pensel yang garisannya lebih gelap ya berbanding dengan garisan tadi. Okey, tujuan dia supaya kita nampak objek apa yang kita hasilkan. Okey, cikgu pakai ini adalah pensel HB. Okey, garisannya lebih tebal, hitam dia berbanding dengan pensel 2H tadi. Okey, so cikgu bentukkan dulu bentuk yang kita dah nampak untuk paper bag kita.
Okey, kemudian cikgu akan tentukan kedudukan untuk meletakkan tangkai pada kita punya paper bag ni. Okey, cikgu akan gunakanlah garisan-garisan unjuran ini. Okey, menggunakan pensel 2H itu tadi, okey, supaya nampak okey di mana kita punya tangkai bag yang kita nak letak ni. Okey. So kita tentukan, so kita naikkan sikit garisan ini. Okey. Tentukanlah panjang dia bag kita punya tali tu macam mana. Okey, supaya senang. Okey, kalau awak nampak tu ya. Okey, kemudian okey, cikgu biasanya akan buat lagi bagi lagi separuh supaya senang nak agak-agak kita punya tali tu. Okey, biasa kita gunakan pensel HB balik. Okey, untuk buat kita punya tangkai bag. Okey, macam tu. Okey. Okey, kalau rasa susah sebenarnya untuk pelajar-pelajar, kalau nak start melukis lah, kalau kita kurang mahir melukis ya, biasakan diri untuk buat dahulu lakaran-lakaran produk yang bentuknya mudah. Okay, seperti mana paper bag ni, kita tengok paper bag ni sekadar bentuk je 4 segi je. Okay, 4 segi. So dia mudah, dia tak ada banyak sangat lah, ada curve dan sebagainya, lengkung dan sebagainya, bulatan, supaya kita biasakan diri dengan bentuk-bentuk yang mudah dahulu. Okay, hasilkan lakaran untuk produk yang lakaran dia mudah. Bila kita dah ada kemahiran melukis, okay, lakaran kita bagus, okay, ataupun ada kemahiran yang lebih, so barulah kita hasilkan lakaran-lakaran yang lebih susah untuk kita hasilkan. Okay, ni cikgu buatlah dia punya, orang kata design bag kita lah ya. Okay. Okey, sekarang kita nak mencantikkan bag. Biasalah kita guna pensel color. Okay, ada banyak benda kita boleh guna. Kita boleh highlight pen ke, pakai pastel ke, untuk hasilkan kita punya bag ni. So masukkan elemen warna, kalau boleh padam dulu. Tapi macam cikgu cakap tadi, untuk kita punya tutorial, cikgu lupa pula nak sertakan pemadam dalam tunjuk cara kali ini ya. Okey, untuk reka bentuk bag kali ni, okey, cikgu guna untuk segitiga tu, okey, corak pada bag tu cikgu gunakan warna hitam. Kemudian tangkai, okey, kalau pelajar nampak tu cikgu warnakan dengan warna orange, okey, tangkai. Dan kemudian kita punya badan bag tu cikgu gunakan warna biru. Okey. So warna biru, okey, kita punya badan bag tu. Okey, jadi bila sepanjang mewarnakan inilah, okey, pelajar bolehlah mengaplikasikan gaya visual lakaran yang kita dah pelajari sebelum ini, seperti rendering, okay, shading, untuk menampakkan bag kita lebih menarik, lebih 3D, okay, mencantikkan kita punya lakaran. Okay. So kalau cikgu punya cara, memang cikgu akan guna satu hala saja kita punya cara mewarna, okay, supaya tak nampak nampak cacar merbah sangat lah. Okay. Okay, so warna, okay, cikgu renderingkan sikit yang mana tempat yang perlu gelap lebih, cikgu akan gelap lebih, terutama nak menunjukkan macam ni, bahagian bucu ni nak tunjukkan ke. Okay, so yang mana lebih kena lebihkan. Okay, ada tempat yang cerah sikit, ada tempat yang kita perlu touch up warna lebih lagi. Okay, begitu juga pada tangkai lah, dan juga corak yang ada pada kita punya bag tersebut. Okay, dan boleh juga aplikasikan shading. Okay, bayang pada bag tu. Okay, gunakanlah warna hitam. Okay, tunjukkan bayang. Pastikan kita dah tentukan kesan cahaya.
Okey, tentukan arah sumber cahaya sebelum kita hasilkan kita punya shading ataupun kesan bayang ini. Okey, kesan cahaya dan bayang. Tempat yang betul-betul kena cahaya tu, okey, mestilah lebih cerah berbanding dengan kita punya tempat yang terlindung daripada cahaya. Okey, so hasilkan bayang dia. Okey. Kalau awak tengok ni lakarannya hampir siap lah. Okay, kalau boleh lihat, tengok lagi mana yang perlu diubah, mana nak tambah. Okay, pada kita punya lakaran, okay, supaya kita punya lakaran tu nampak lebih menarik, okay, pada mata yang melihatnya. Okay, so okay, ni contoh yang cikgu dah siap. Ni lagi satu contoh. Okay, bag. So ni lain sikit lah. Okay, ini contoh bag. Okay, kita punya bag, salah satu daripada lakaran yang cikgu dah buat siap-siap. Nah, ini tunjuk cara kita hari ni. So kalau mudah untuk diikuti, okay, oleh semua. Jika dah mahir, boleh buat bentuk-bentuk yang lebih canggih lagi daripada cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, dan jumpa lagi.